عالمي 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 إلهي 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 طب النبوي طب النبوي. Hadirlah sebuah rasa dari keinsafan dosa, langit pun terbuka, bintang bertaburan, indahnya, indahnya tawakal. Ud'uni astajib lakum. Penawar al-wahidah halalan tayyiban. Ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi, Anta Syafi. Ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi, Anta Syafi. Ya Ilahi, Ya Ilahi. Meratalah doa di langit luas, tumbuh harapan hati yang ikhlas, disinari cahaya Rabbani. Syifa'un linnasi, Anta Syafi, Ya Ilahi, Anta Syafi, halalan tayyiban.
Hadirlah sebuah rasa dari keinsafan dosa. Video tak itu. Dia akan bila kita off lagu ni, kita on balik on yang ni. Lagi tu. Oh yang tu yang
mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita akan bersama-sama mendengar kuliah online secara live bersama dengan yang berbahagia Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad, owner dan founder HPA. Jadi kepada semua ahli-ahli HPA yang berada di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia yang mengikuti live kuliah online ini, insya-Allah untuk pagi ini saya Rahaizan bin Nur memulakan dahulu permulaan kuliah online ini sementara kita menanti kuliah yang sangat istimewa pada pagi ini bersama dengan yang berbahagia Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berada di pusat latihan HPA International Center di Kampung Rendang Pasir, Yan, Kedah Darul Aman. Masya Allah, pada pagi ini dengan suasana pagi yang redup di Kampung Rendang Pasir Yan ini dengan bunyi kicauan burung yang sangat mendamaikan di pusat latihan HPA International Center Kampung Rendang Pasir Yan, Kedah Darul Aman ini. Jadi alhamdulillah kepada seluruh ahli-ahli HPA, tuan-tuan, puan-puan yang mengikuti kuliah live secara online ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh mengikuti kuliah online ini di Facebook Tuan Haji Ismail, iaitu Facebook Pak Haji Ismail HPA International. Jadi insya-Allah kita menanti lagi semua teman-teman untuk online di sini, dan bagaimana hikmah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ujian kepada kita pada hari ini dengan COVID-19, tetapi sebenarnya terlalu banyak hikmah besar yang kita dapat daripada ujian Allah Subhanahu Wa Taala ini. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, bersama dengan Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad dan HPA International ini, kita dapat banyak belajar dengan Tuan Haji. Ya, kita dapat banyak ilmu dengan Tuan Haji tentang bagaimana yang kita kena faham bahawa setiap penyakit pasti ada penawarnya. Ini yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun dahulu lagi. Bagaimana keyakinan kita bahawa janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu setiap penyakit pasti akan ada penawarnya. Dan bagaimana hari ini Allah sedang menguji bukan hanya orang-orang yang ada di Malaysia, di Indonesia, malahan Allah sedang uji seluruh umat manusia di seluruh dunia dengan COVID-19 ini. Apa yang dapat kita belajar dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala dengan COVID-19 ini? Ini yang kita kena memahami dan mengetahui bahawa bagaimana sakit itu datang daripada Allah. Dan kita yakin jika Allah hantar sakit, dan Allah juga akan hantar bagaimana sehat juga kepada kita. Masya Allah, kita harus yakin bahawa Allah yang hantar sakit dan Allah juga yang akan hantar kesembuhan dan sihatnya. Maka bagaimana kita berpegang pada janji Rasulullah yang saya katakan tadi, setiap penyakit ada ubat. Bagaimana dalam HPA ini sendiri, HPA, herba penawar Al-Wahida, kita berkeyakinan dengan konsep alamiah, dengan konsep ilahiyah yang kita perjuangkan selama ini, yang HPA sejak daripada mula tahun 1986, ini adalah tahun yang ke-34, kita tetap dengan pendirian kita yang teguh bahawa ilahiyah, alamiah adalah menjadi suatu keyakinan kita bahawa pasti akan ada penawar untuk segala penyakit yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka alhamdulillah kita sangat bersyukur dapat kita bersama dengan yang berbahagia Tuan Haji, keyakinan kita terhadap akidah bagaimana yang dikatakan sakit daripada Allah, sembuh daripada Allah. Sekarang setiap hari kita menerima banyak testimoni daripada teman-teman kita sama ada di Malaysia, sama ada daripada Indonesia yang menghantar WhatsApp mengatakan bagaimana mereka yang demam sembuh dengan izin Allah. Ya, tanda-tanda COVID-19, simptom-simptom yang mereka alami apabila mereka kena pada COVID-19 ini dengan izin Allah. Antara yang kita berikan dengan izin Allah adalah embun pagi spray. Masya Allah, ya, dengan izin Allah. Dan bagaimana bila China mengangkat dan menjumpai chloroquine phosphate yang ada dalam tongkat ali menjadi antivirus kepada COVID-19. Masya Allah. Bagaimana kita telah mengeluarkan produk-produk yang telah ada tongkat ali yang dalamnya ada bahan aktif chloroquine phosphate ini. Inilah sebenarnya Allah sedang memberikan suatu pembuktian bahawa herba yang kita katakan bahawa konsep ilahiyah dan alamiah ini insya-Allah menjadi penyelamat kepada seluruh manusia dengan izin Allah. Ini yang kita yakin. Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Untuk sekali lagi saya katakan sebelum kita memulakan kuliah bersama dengan Tuan Haji Ismail live di online ini, kita mohon seluruh ahli-ahli HPA yang ada di Malaysia, yang ada di Indonesia, yang berada di Brunei Darussalam, ya, apa khabar teman-teman di Brunei Darussalam? Masya-Allah. Ayuh, mari sama-sama kita ikuti live ini. Kita target pada hari ini dengan 1000 orang yang akan view live ini, insya-Allah. Jadi mohon ajak teman-teman kita, dan dalam masa yang sama tuan-tuan klik button share, ya. Tuan-tuan boleh komen dalam live kita. Tuan-tuan boleh yang paling penting tuan-tuan boleh share, ya, sebanyak mungkin live ini supaya kita nak banyak lagi view yang mengikuti kuliah ini, insya-Allah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, subhanallah, dengan izin Allah bagaimana perkembangan terbaru HPA di Malaysia dan Indonesia. Subhanallah, saya sendiri baru sampai petang semalam daripada Jawi Organic Farm di Lancang Pahang, Darul Makmur. Alhamdulillah saya berada di sana 7 hari untuk memantau perkembangan ladang HPA yang seluas 65 ekar di sana. Alhamdulillah, ya. Jadi masya-Allah, dalam keadaan COVID-19 ini sebenarnya yang saya katakan tadi banyak hikmah yang kita dapat, masya-Allah. Dan jangan lupa para PJS, malam ini kita akan bersama-sama meeting online. Ini yang penting juga, bagaimana kita akan meeting secara online bersama dengan Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad untuk kita mengikuti perkembangan strategi terbaru kita bersama dengan Tuan Haji. Yang paling penting, para PJS harus download dulu aplikasi Zoom untuk kita meeting secara online. Jangan anda ingat nak datang ke IAD ni, tak perlu, sebab aplikasi online ini sangat mudah. Cuma kita minta para PJS untuk download di App Store, iaitu aplikasi Zoom. Itu antara yang bagaimana kita boleh meeting secara online bersama dengan Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad, owner dan founder HPA. Sabar tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah sebentar lagi kita akan bersama dengan Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad untuk kuliah live online. Jadi jangan lupa klik button share untuk kita ajak lagi ramai teman-teman kita di live online ini, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, perkembangan kita di HPA ini dengan izin Allah, setelah negara China menemui bahan aktif chloroquine phosphate yang ada dalam tongkat ali, menjadikan kegemparan dunia bahawa subhanallah, selama ini HPA telah menggunakan tongkat ali dalam produk-produknya. Antara yang paling lama yang telah kita gunakan adalah
produk kapsul radik yang telah kita daftarkan di Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 1997 lagi. Bayangkan daripada tahun 1997, HPA telah mula menggunakan antara herba yang sangat penting iaitu tongkat ali. Dalam bahasa saintifiknya dipanggil Eurycoma longifolia. Ya. Dan ini yang telah dijumpai di negara China oleh para saintis di negara China, chloroquine fosfat yang dahulu dijadikan sebagai ubat anti malaria, dan dengan izin Allah subhanallah, chloroquine fosfat yang ada dalam tongkat ali sekarang menjadi antivirus kepada COVID-19. Ini satu penemuan yang subhanallah, Allah sedang mengangkat HPA. Bagaimana subhanallah tongkat ali yang ada dalam black radik ini sendiri, yang ada dalam kopi radik yang kita minum setiap hari, yang ada dalam kapsul radix, banyak produk HPA yang kita gunakan menggunakan herba utamanya iaitu tongkat ali. Masya Allah, telah diakui dunia tongkat ali yang ada bahan aktifnya chloroquine fosfat ini adalah antivirus. Dan Masya Allah, kita menerima testimoni setiap hari yang terbaru. Saya dengar dengan Tuan Haji sendiri bagaimana mereka yang telah kena dengan COVID-19 ini, Masya Allah, ya, mula Allah berikan dengan izin Allah kesembuhan demi kesembuhan, Masya Allah. Jadi kepada tuan-tuan dan perempuan yang mengikuti live di Facebook Pak Haji Ismail HPA International, selamat datang, ahlan wa sahlan. Ayuh ikuti kuliah online ini, ya. Masya Allah, pagi ni kita kena banyak senyum, ya. Masya Allah. Dan yang paling penting, share. Button share, ya. Tekan button share tu. Jangan hanya hantar gambar-gambar like apa semua, tapi tak cukup dengan like, tuan-tuan kena share sebanyak mungkin, sebab kita target hari ini kuliah online kita bersama dengan Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad ini 1000 view. Boleh atau tidak? InsyaAllah kita boleh, insyaAllah, ya. Jadi tuan-tuan dan perempuan, alhamdulillah, kita sangat rasa bahagia dan senang sekali bersama dengan Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad, owner dan founder HPA, yang banyak memberikan ilmu, informasi tentang bagaimana kita kena back to nature, back to sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Back to sunnah. Sunnah Rasulullah lah menjadi kunci kepada kesembuhan untuk apa yang telah kita alami sekarang ini di COVID-19. Bukan hanya di Malaysia, bukan hanya di Indonesia, malahan di seluruh dunia. Tuan-tuan dan perempuan, sekali lagi kita mohon tuan-tuan tekan button share, ya. Kita target untuk 1000 view pada pagi ini, insya-Allah. Dan sebentar lagi kita akan bersama dengan yang berbahagia, Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad, owner dan founder HPA. Tuan-tuan siapkan kertas, tuan-tuan siapkan pen untuk mencatat ilmu-ilmu ini. Dan yang paling penting, share. Share, tolong share. Ini yang kita minta tolong, ya. Tolong share teman-teman, ya, daripada teman-teman kita daripada Malaysia, daripada Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, ya, juga teman-teman kita daripada seluruh dunia yang menyaksikan. Yang paling penting, kita juga nak ucapkan terima kasih kepada para PJS, ya, pengarah jati setia kita seluruh Malaysia, Indonesia, dan seluruh ahli-ahli HPA yang mengikuti live kuliah online ini. InsyaAllah sebentar lagi kita akan bersama dengan yang berbahagia Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad. Ya, alhamdulillah. Jadi pagi ini masya-Allah, ya. Dengan kita kena ceria lah pagi ni, insya-Allah, sebab kita nak dapat ilmu banyak dari Tuan Haji ni, insya-Allah. Dan saya dah nampak dah Tuan Haji datang, dah datang ke tempat ini. Nyaman sekali, ya, tempat ini. Siapa yang belum pernah sampai ke Kampung Rendang Pasir ni, kena datang ke Kampung Rendang Pasir. Tapi sekarang ni faham je lah, kan, dengan PKP ni, tak apa, kita ada online ni, tuan-tuan tengok di rumah aja, insya-Allah. Yang penting sekarang ni, tuan-tuan, seluruh PJS, seluruh ahli-ahli HPA, ikuti live ini dan tolong share. Tekan saja button tu, share. Sebab kita nak target pada hari ini 1000 view. InsyaAllah boleh. Jadi insyaAllah, saya nampak Tuan Haji hari ini pun sangat ceria. Masya Allah.
dan alhamdulillah kita pun tak sabar-sabar nak ikut kuliah Tuan Haji live ini. Dan tuan-tuan sediakan pen, sediakan kertas untuk kita kutip ilmu daripada yang berbahagia Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad. Masya Allah, kita nak dengar lagi banyak ilmu yang Tuan Haji nak kongsi dengan kita tentang perkembangan terbaru HPA dan bagaimana isu panas seluruh dunia COVID-19. Dan ya, alhamdulillah isu kloroquine fosfat yang bahan aktif yang ada dalam tongkat ali yang menjadi perbualan dunia. Dan subhanallah, keyakinan kita HPA International bersama dengan Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad akan memberikan solusi kepada Malaysia, Indonesia dan seluruh dunia untuk COVID-19 ini. Ini keyakinan kita, insya-Allah. Jadi alhamdulillah pagi ini kita tidak akan berlengah masa untuk kita akan bersama-sama kuliah online live di Facebook Pak Haji Ismail HPA International. Dengan ini, Masya Allah, ya, kita akan berikan ruangan selepas ini kepada yang berbahagia Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad, owner dan founder HPA International. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekitar mic boleh. Kopi. Yang tu kalau Tuan Haji nak tengok muka Tuan Haji di live ke ataupun Tuan Haji nak tengok siapa yang tengok nama orang saya di lantai. Saya jenuh. Silam cakap tadi. Apa pun. Okey, cuba. Sila audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar bapa-bapa, ibu-ibu, saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan yang mengikuti live ini? Pak Ji tengok baru ada 80 orang. Alhamdulillah, syukur walaupun sedikit tapi berkualiti, bakal menyampaikan kepada yang ramai lagi di luar sana. Mudah-mudahan kita adalah sebahagian daripada mereka yang mempunyai karya di dalam menghadapi COVID-19 ini, insya-Allah. Baik, di mana kita memulakan kursus kita pada pagi ini, bukanlah kursus ya, tetapi bincang-bincang. Nanti kalau ada pertanyaan di tengah-tengah perjalanan program ini, bisa saja, boleh saja dihantar terus ke pertanyaan tersebut. Nanti akan naik di skrin ini.
Nanti Pak Haji akan baca insya-Allah dan terus menjawabnya. Insya-Allah boleh kemukakan pertanyaan. Insya-Allah. Baik, kita mulakan dengan tip nabawi ini bahawa kita percaya bahawa semuanya minallah, daripada Allah. Bila kita katakan semuanya datang daripada Allah, maka kita kena minta juga dengan Allah. Ud'uni astajib lakum. Minta, aku akan bagi. Jadi oleh sebab itu kita bermohon dengan Allah dengan hati yang penuh bersungguh-sungguh. Dalam munajat kita ini bahawa yang menyembuhkan itu Allah. La shifa'a illa shifa'uka. Tiada siapa yang boleh menyembuh. Vaksin yang diciptakan oleh manusia, apa juga yang kita ambil, kesemuanya kalau tidak bertepatan dengan takdir Allah, pasti tidak akan berjaya. Tetapi kalau dia bertepatan dengan takdir, apa yang Allah tentukan, insya-Allah akan sembuh dengan izin Allah. Namun begitu satu harapan besar. Nabi SAW mengingatkan kita bahawa ketika kita diserang dengan wabak ini, maka tenangkan hatimu. Macam yang disebutkan oleh Buya Hamka dalam bukunya Tasawuf Moden. Jika kamu sakit, tenangkan hatimu. Kerana tubuh badan kamu dijadikan padang ujian oleh Allah. Yakinlah bahawa kesembuhan pasti akan berlaku. Sama ada kesembuhan di dunia atau kesembuhan abadi. Itu keyakinan kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang Islam, bahawa back to Allah, back to sunnah Nabi SAW tidak menjadikan situasi ini bertambah cemas, bertambah menakutkan. Kerana kepanikan ini, panik ini akan membuat situasinya akan jauh lebih parah. Parah disebabkan kerana sistem imuniti kita akan jadi semakin lemah. Jadi oleh sebab itu Nabi SAW memberikan dua ungkapan bahasa untuk menolak kepanikan ini keluar daripada tubuh badan manusia. Yang pertama, setiap penyakit ada obatnya. Yang kedua, la ba'sa, tidak ada apa-apa. Biiznillah. Tetapi ini bukanlah membiarkan penyakit pandemik ini merebak dan membunuh dengan kita mengambil sikap tidak ada apa-apa. Bukan begitu. Islam tidak mengajar kita bertawakal, melainkan harus mengikat unta itu terlebih dulu. Kalau kita nak tawakal kepada Allah, Nabi memberikan saranan, ikatlah unta itu terlebih dulu, kemudian kita serahkan diri kita kepada Allah. Bukannya membiarkan unta itu pergi ke mana saja kemudian kita bertawakal. Itu keluar daripada apa yang diajar oleh Nabi SAW. Jadi oleh sebab itu bila kata penyakit perlu cari obat. Obat apa yang kita nak berikan? Jadi banyak obat yang ada. Obat kimia daripada bahan-bahan kimia yang disedia, yang dikenali sebagai pengobatan alopati. Ubatan herba dan dikenali sebagai ubatan-ubatan yang bersifat alami. Boleh jadi dalam bentuk ayurvedik, boleh jadi dalam bentuk sida, boleh jadi dalam bentuk pengobatan homeopati yang juga menggunakan sumber-sumber daripada tanam-tanaman, boleh jadi ubatan herba, boleh jadi daripada tip nabawi. Yang pentingnya ialah kita nak sebut bahawa pilihan itu banyak bila Allah memberikan pelbagai ujian. Jadi dalam bidang Pak Haji ni, Pak Haji tak nak komentar tentang pengobatan yang lain kerana itu di luar daripada keupayaan pengetahuan kita. Cuma Pak Haji nak ulas sebaik mungkin kepada kita semua tentang pengobatan herba. Sangat ajaib. Dan kita memulakan herba ini insya-Allah dengan melihat terus langsung kepada satu formula yang telah diperturunkan daripada satu generasi ke suatu generasi, iaitu satu formula 7 herba. Bagaimana 7 herba ini digunakan di dalam filosofinya yang benar? Kita lihat bagaimana 7 herba ini, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 kali orang bertawaf, 7 kali orang bersa'i, 7 hari. Begitu Allah Ta'ala menyuruh kita, suruh anak-anak kamu solat ketika 7 tahun. 7 herba ini juga dimasukkan ke dalam mana? Ke dalam satu resepi yang telah dipertinggalkan, diterjak daripada satu zaman ke satu zaman. Jadi oleh sebab itu, maka
Pak Haji nak bawa kita semua pada hari ini dalam ruang lingkup waktu yang ada ini untuk kita mengkaji 7 herba ini. Mudah-mudahan kita akan menemui satu solusi yang baik terhadap COVID-19. InsyaAllah. Terima kasih juga Pak Haji kepada mereka yang telah menonton. Ni Kak Masura Hamzah, Kak Ajam Azna, apa khabar? Cik Salahuddin, apa khabar kita yang duduk di Radio Al-Almat di Pokok Senang? Alhamdulillah, terima kasih atas kiraman testimoninya. Kalau ada banyak lagi kita hantar. Oh, yang lain tu tak nampak, makin kecil. Ya, Pak Jo ya, terima kasih Pak Jo. Alhamdulillah. Dan Kak Rohilah, terima kasih juga. Dan yang lain tu saya jauh makin kecil ya. Kak Wan Asina, ya Hasbi ya, terima kasih kerana melihat. Kak Syafarah juga ya. Baik, apa yang kita nak bincangkan pada hari ini ialah di dalam merawat sesuatu penyakit itu, pertama sekali dalam pengobatan yang diamalkan oleh HPA, kita membawa suatu doktrin. Biarkan makanan menjadi obatmu, biarkan obat menjadi makananmu. Jadi ada orang bertanya kita, ini obat ataupun untuk langkah pencegahan? Ini harus kita faham. Kalau kita kata ini obat, dia kata ini overclaim. Kalau kita kata ini langkah pencegahan, betul. Subhanallah, banyak juga orang mengatakan tentang sunnah Nabi SAW. Sampai ada orang mengatakan jangan sebut pengobatan Nabi SAW, tapi sebut makanan sunnah. Bukan makanan obat, makanan sunnah. Walaupun terang-terang Allah menyebut di dalam Al-Quran cerita pasal madu lebah itu sebagai obat, tapi tak boleh sebut untuk obat. Hanya boleh sebut madu itu adalah makanan sunnah Nabi SAW. Sampai begitu sekali. Tetapi dalam suasana COVID-19 ini, Bapak Ibu sekalian, kita berhadapan dengan suatu risiko besar. Risiko bahawa jangkitan pandemik ini akan terus menjadi api dalam sekam. Fasa pertama, fasa kedua dan fasa ketiga. Baik, oleh sebab itu maka doktrin kita yang pertama, biarkan makanan menjadi obatmu dan biarkan obat menjadi makananmu. Berartinya kita ambil sebagai langkah prevention, langkah pencegahan. Jangan sampai immunity kita drop. Jangan sampai tubuh badan kita ini drop. Jangan sampai tubuh badan kita ini jadi lemah. Apakah yang menyebabkan tubuh badan kita menjadi lemah? Pertama sekali, selalunya Pak Haji akan sebut, yang pertama sekali ialah apabila kita tak dapat tidur yang berkualiti. Maka dalam sinergi herba kita mesti ada herba untuk dapat tidur yang berkualiti. Pertama. Yang kedua, apabila tubuh badan kita terlalu tinggi panasnya, maka sinergi yang kedua mesti ada yang bersifat diuretik untuk memanaskan kepanasan, memadamkan kepanasan dalam tubuh badan. Mesti ada herba tu. Yang ketiga, mesti ada herba tunggal, herba usus. Khusus herba ini yang mempunyai active ingredient yang berfungsi untuk sakit-sakit tertentu. Misal kata, Pak Haji bagi contoh ya, pokok patawali misalnya, brotowali bahasa Indonesia, Tinospora crispa ataupun nama saintifiknya. Apa bahan yang ada di dalam pohon ini? Dipanggil palmatin. Palmatin ini bersifat untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Jadi oleh sebab itu orang tua-tua dulu menggunakan pokok brotowali ini adalah untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Begitu juga ada dalam pokok jering. Bahasa Indonesia panggil jengkol. Malaysia panggil jering. Nama saintifiknya jeringa. Jeringa ini dia ada beta-sitosterol dan stigmasterol. Ada bahan-bahan khususnya untuk menurunkan gula, glukosa dalam darah. Jadi oleh sebab itu maka sebenarnya di dalam tumbuh-tumbuhan ubatan itu sudah terdapat ubat yang Allah sediakan yang bernama active ingredient tertentu khusus di dalamnya. Subhanallah. Jadi oleh sebab itu Malaysia yang mengandungi 1230 spesies tanaman ubatan. Indonesia ada 10,000 spesies. Tidak mungkin tidak ada satu yang menjadi penawar untuk COVID-19. Tidak mungkin. Pak Haji percaya. Ada. Tetapi kita belum menemuinya. Mungkin ataupun sudah menemuinya tetapi kita mengabaikannya. Jadi oleh sebab itu maka
Sinergi yang Pak Haji nak ceritakan tadi, ada 7 sinergi tadi, ialah sinergi warisan. Kalau di HPA ini sudah lebih 20 tahun. 1997 kita telah mendaftarkan sinergi 7 herba ini. Di dalam satu kapsul namanya kapsul radik. Radik itu ialah akar. Kita ambil daripada akar. 7 jenis akar yang digunakan. Soalannya kenapa ambil akar? Jadi oleh sebab itu mereka yang belajar dalam ilmu pengobatan herba, dia akan mendapati bahawa akar itu sebenarnya sesuatu yang stabil. Pak Haji bagi contoh ya. Bagi contoh. Contoh saja. Buah dengan akar. Misalnya mengkudu. Kita ambil. Mudah sekarang. Mengkudu ini, buah mengkudu kalau kita ambil untuk orang yang tekanan darah rendah, dia jadi rendah lagi. Jadi penin. Pusing. Tapi kalau akar mengkudu, boleh guna untuk orang yang tekanan darah rendah. Kenapa akar ini berbeza dengan buah? Ya, itu disebutkan bahawa di dalam tumbuh-tumbuhan ini ada bahagian yang paling stabil yang dinamakan akar. Akar itu root ataupun dipanggil sebagai radik. Radik. Jadi radik itu akar. Jadilah kalau Pak Haji tunjuk sini, black radik maknanya akar hitam. Sebagainya. Tidak mengapa, nanti kita akan pergi lagi nanti. InsyaAllah. Baik. Bila kita mengambil herba ini dia mestilah memiliki beberapa ciri di dalam percampuran tersebut, 7 herba tersebut. Pak Haji bukan nak angkat 7 herba ni kepandaian orang ya, tetapi Pak Haji nak tengok kesempurnaan yang Allah berikan cara berfikir yang betul. Yang pertama, dalam 7 herba mesti ada vitamin C. Sebab apa? Sebab vitamin C itu vitamin anti-stres. Kalau orang tu stres, dia ambil herba, dia tak dapat serat juga. Vitamin anti-stres ini juga menyebabkan herba-herba dapat diserap dengan baik. Sebab itu, bila kita beri kepada seorang yang stres, kadang-kadang herba kita tu dah betul dah, tapi tak berkesan. Kenapa? Sebab orang tu stres. Jadi oleh sebab itu, maka perlu ada sinerginya untuk anti-stresnya. Anti-stresnya ialah vitamin C. Vitamin C-nya ada di dalam campuran 7 tadi, juga daripada morindin atau morinda citrifolia, morinda elliptica, pokok noni ataupun pokok mengkudu. Mengkudu ada 2 jenis. Satu mengkudu daun besar, daun lebar itu. Ya, dikenali sebagai morinda citrifolia. Yang kita ambil ialah mengkudu kecil, daun kecil yang duduk kat kampung, morinda elliptica. Kalau kita ambil akar dia, kita tengok ada yang warna kuning sikit, ada yang warna kemerah-merahan sikit, semua bergantung. Tetapi bukan soal akarnya itu saja yang kita bicarakan, tetapi kandungan vitamin C-nya itu juga berbeza-beza. Jadi oleh sebab itu, bila kita ambilnya dalam sesuatu sinergi kita tadi, ada vitamin C, insya-Allah herba yang lain akan turut menyerap dengan izin Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mesti ada ubat tidur. Dalam herba mesti boleh tidur. Jadi kalau kita ambil herba, tiba-tiba tak boleh tidur, maka itu mendatangkan kesan. Ya, tujuan ambil herba untuk dapat tidur. Tiba-tiba kita ambil herba tak dapat tidur. Ini tidak jadi kebaikan. Herba mesti membolehkan kita dapat tidur. Apa dia herba yang dapat tidur ini? Mesti herba yang mengandungi apa yang disebutkan sebagai melatonin. Melatonin yang dikeluarkan di pineal gland kita. Melatonin itu, nak keluarkan melatonin itu daripada mana? Ya, mengkudu. Kajian yang besar. Satu masa dulu kita heboh dengan mengkudu. Semua orang membuat produk daripada mengkudu. Mengkudu mendapat nama glamour noni, morinda citrifolia. Pak Haji juga pada masa tu sempat ambil daripada Aceh. Di pantai Aceh, di Tapak Puan. Tapak Puan, iaitu saudara-saudara kita yang ada di sana. Ya. Jadi subhanallah, mengkudu besar tu. Tetapi di dalam akar mengkudu kecil ini juga mengandungi untuk ubat tidur dan juga vitamin C, dan satu lagi yang Pak Haji nak sebut ialah syarat di dalam pengobatan itu mestilah dia lawas. Kalau resepi itu jadi sembelit, tak boleh. Dia menyebabkan semakin beracun. Jadi dipanggil colon cleansing. Jadi oleh sebab itu maka yang menghilangkan sembelit ini juga morindin. Dengar tu, morindin. Daripada moringa. Morinda. Jadi oleh sebab itu bila kita ambil saja morinda elliptica, maka dia lawas bahaya besar. Subhanallah. Jadi syarat yang pertama
Di dalam sinergi, pertama, Pak Haji ulangkan kembali, iaitu vitamin C, anti-stres. Yang kedua, mesti jadi pelawas, laksatif ringan. Yang ketiga, mesti jadi ubat penenang ataupun ubat untuk kita jadi bahan sikit sedatif ringan untuk mudahkan tidur pada waktu malam. InsyaAllah, dengan sinergi inilah, maka kita akan mendapati bahawa sesuatu obat yang kita gunakan tadi benar-benar berfungsi. Jadi oleh sebab itu baru satu Pak Haji cerita, iaitu akar mengkudu saja yang dimasukkan. Ada 6 lagi yang akan Pak Haji ceritakan satu persatu, biar tuntas, biar semua clear. Bahawa jangan jadi fitnah. Kadang-kadang satu yang baik ni, Bapak Ibu sekalian, orang ingat kata nak bisnes. Kalau dalam bahasa Malaysia dipanggil menangguk ikan di air keruh. Menahan luka di pergentingan. Maksudnya apa ni? Maksudnya mengambil kesempatan di tengah ketakutan orang. Jangan, itu tidak ada integriti. Itu tidak ada integriti. Pak Haji dah berniaga start pada 1995 sudah ada pabriknya, sudah ada kelangnya. Bermula tahun 86 lagi. Ini bukan saat waktunya kita untuk mencari nama, menjadi ayam putih dalam majlis, tidak. Tapi inilah waktu kita berkontribusi kepada umat, memberi sumbangan pada umat. Apa karya yang kita lakukan di saat wabak pandemik COVID-19 ini? Apa yang kita berikan? Ya. Jadi kalau bagi pihak Pak Haji ini saja ilmu yang Pak Haji ada. Yang lain tu, Masya Allah. Hanya sekadar tentang tahu hutan-hutan sedikit. Kalau kita tengok di background ini pun, tempat tinggalnya Pak Haji pun dalam hutan. Di bawah ni. Cuba tengok sini. Background. Itu kan Allah Ta'ala itu jadikan minat. Seseorang itu suka seorang itu. Itulah dia yang Allah nak beri kepada dirinya. Kalau orang tu minat dengan hutan, maka Allah berikan ilmu tentang hutan. Kalau orang tu minat dalam peternakan, Allah berikan dia dalam ilmu peternakan. Jadi Pak Haji ni dah bermula lama dah tentang herba-herba ini. Masya Allah. Baik, itu yang pertama, iaitu akar mengkudu. Baik, sekarang ini boleh kalau nak tanya soalan, sudah boleh mengemukakan soalan-soalan. Dan Pak Haji nak pergi kepada herba yang kedua. Herba yang kedua ialah herba dipanggil expectorant. Ini sangat penting. Harus dipahami betul-betul. Bila virus menyerang dalam tubuh badan kita, satu situasi yang paling getir ialah ketika mukus itu telah jadi lem di dalam paru-paru. Nak tarik nafas, oh sakit. Tarik nafas sikit, sakit. Kalau kita bergerak sikit, nafas kita sakit. Kalau batuk, lagi sakit. Makin hari, semakin pendek nafas kita. Daripada panjang, jadi pendek. Obat yang kita makan, dia tak keluar mukosa tersebut. Malah dia menempel. Ini kejayaan virus. Kejayaan virus ialah menempelkan mukus supaya pernafasan terhenti. Sakitnya, Masya Allah. Allah saja yang tahu. Bagaimana bila oksigen tidak ada dalam tubuh badan kita, kita akan jadi sakit. Hanya Allah saja yang tahu. Sabarlah. Fasbir sabran jamila. Sabarlah dengan sabar yang indah. Sakit, kalau kita meninggal, maka mati syahid. Kerana wabak ini. Ta'un, COVID-19 ini. Allah bagi kita syahid. Pahala syahid. Tuan-tuan, puan-puan, bapa ibu sekalian. Pahala yang paling tinggi. Dalam suratul Yasin, Habib An-Najjar itu dipanggil sebagai syuhada. Qila dukhulil jannah. Dikatakan padanya, masuklah kamu ke dalam syurga. Syahid. Jadi oleh sebab itu apa yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini, bahawa suatu yang untuk memanjangkan nafas kita. Ini panjang nafas kita ni. Pertama memang betul, berenang. Tapi kalau dah sakit tu nak berenang kat mana? Kedua, menunggang kuda. Payah nak cari kuda. Yang ketiga, kita back to alamiah. Apa dia? Alam. Salah satu daripada herba untuk memecahkan mukus ini, expectorant ini, disebut iaitu pokok teja. Pokok teja. Teja lawang lah. Jadi alhamdulillah, oleh sebab itu maka pokok teja lawang ini digunakan untuk expectorant. Jadi masuk dalam produk kita. Tadi kita kata mengkudu.
Sudah ada 3 fasilitasnya, mengkudu vitamin C, anti stres, mengkudu untuk buang air besar yang lawas, mengkudu untuk tidur yang berkualiti. Sekarang untuk kuatkan pernafasan kita, untuk pecahkan mukosa itu, iaitu daripada aromatik. Banyak aromatik. Salah satunya ialah zanjabil, yakni halia. Yang kita guna di dalam resepi 7 herba kita ialah pokok tejalawang. Pokok tejalawang ini macam gaharu. Dia mempunyai minyak, mempunyai bau, mempunyai aromatik. Sebentar lagi Pak Haji akan ulas satu persatu. Sebelum tu nak menjawab dulu ada soalan yang pertama. Terima kasih pada Cikgu Syafariah Ibrahim. Alhamdulillah, terima kasih Cikgu. Apakah ada cara mana laluan untuk segera membantu negara menyelesaikan masalah COVID-19 ini? Hari demi hari kematian bertambah dan masa lockdown diperpanjangkan. Kita akan mengalami kemelut ekonomi yang teruk jika ini betul. Memang benar. Dan sebenarnya kalau kita katakan ini satu konspirasi, memang konspirasi ini hendak berakhir bukan kepada kematian. Bukan hanya sekadar untuk mengurangkan penduduk dunia. Saya tak fikir situ. Dia akan berakhir dengan satu konflik ekonomi. Di mana ekonomi inilah mana-mana negara yang cepat bangun daripada permasalahan ini, dia akan mengauk keuntungan yang besar. Jadi oleh sebab itu, maka kalau makin panjang lockdown ini, maka kita kena mempunyai persediaan yang cukup. Kerana selepas daripada ini, kita kena segera bangkit dengan cepat. Kalau lambat bangkit, habis. Dia bukan hanya kepada masalah ekonomi, tapi akan bawa juga kepada masalah sosial. Akan jadi pergaduhan, perampokan. Bahasa ini saya panggil penjarahan. Orang menjarah. Ini satu hal yang kita kena ingat betul-betul bahawa kesan dia membawa banyak kesan. Dan kesan-kesan itu kita tak mengira lagi kesan-kesan apa yang berlaku kepada orang yang sudah terawat. Apakah dia tidak berlaku gelombang yang kedua, gelombang yang ketiga? Apakah tak mewujudkan lagi selepas ini wabak yang baru? Virus yang baru. SARS sebelum ini, Zika, Ebola, dan banyak lagi penyakit-penyakit virus yang telah pun melanda dunia. Jadi oleh sebab itu, maka soalan di sini soalan yang sangat baik. Apa cara dia untuk kita membantu negara kita? Jadi sebenarnya itulah tujuannya Pak Haji buat program hari ini. Antaranya ialah, pertamanya kita sebagai ahli HPA kena mempunyai satu karya. Satu karya, bukan 2 karya. Mungkin kalau orang yang nak berkarya, silakan. Baik, cuba kita lihat pohon-pohon yang besar. Cuba kita lihat pohon besar itu, cuba kita bertanya pada diri kita sendiri, berapa daripada pohon yang besar itu yang kita tanam? Tidak ada. Kita ada pokok durian besar, nenek kita tanam. Mana karya kita? Adalah pokok kelapa, itu bapa kita tanam, dengan ibu kita tanam. Karya kita mana? Kita tak menanam satu pun pohon lagi. Kita hanya mengambil makan buah yang ditanam oleh orang lain. Sunan Kalijaga kata, hidup mestilah berkarya. Apa karya kita? Baik. Karya kita pada saat ketika virus ini sedang melanda dunia, maka kita haruslah memiliki satu karya, yakni kita pastikan ada satu EP spray, embun pagi spray itu diberikan kepada satu orang. Satu orang, bagikan satu ini kepada satu orang. Siapa yang kita nak bagikan? Sedekahkan saja, hadiahkan saja. Sebab kalau kita suruh dia membeli, mungkin dia tak mau membeli. Dia tak percaya. Ataupun dia tidak diberikan pengetahuan, kita juga tak boleh memaafkan. Tak boleh menyalahkan, bukan tak boleh memaafkan. Kita harus memaafkan dan tak boleh menyalahkan. Sebab mereka tak percaya, mereka tak tahu tentang apa yang kita tahu. Mereka tidak tahu ketika orang itu sedang sakarat, kalau tak boleh bernafas, bila dia spray dengan EP spray, dia keluar habis, muntah. Mukusnya keluar, nafasnya boleh menjadi lega. Baik, hadiahkan. Setiap orang kita mesti ada sesuatu yang bernama hadiah. Mesti ada sesuatu yang bernama beri.
Mesti ada satu yang kita bagi kepada orang. Jangan jual, bagi. Berikan. Kalau kita boleh berikan ini, inilah dia pohon yang kita tanam. Siapa yang kita nak beri? Yang pertama ya, kalau terbaik orang yang sudah positif. Bagaimana caranya? Mudah saja, sampaikan kepada mereka, beritahu kepada mereka setengah jam sekali spray. Maaf, kalau sudah yang stadium akhir, dia keluar nanti mukus bersama dengan darah. Makin banyak di spray, makin banyak mukus dan darah-darah itu keluar. Jangan takut. Itu hanya proses untuk mengeluarkan ekspektoran macam kita sebut tadi. Kalau orang itu di peringkat awal, dia tak akan jadi begitu. InsyaAllah. Setengah jam sekali. Mereka yang sudah kena sakit di bahagian tenggorokan ini, perih, sakit, dah pun kita boleh berikan. Jadi kalau satu orang boleh berkarya, menghasilkan satu sedekah, infak kepada seorang, insyaAllah kita dapat menolong negara kita untuk mengurangi daripada wabak yang sedang melanda ini. Kita jangan harapkan kepada pihak-pihak lain saja, tetapi apa yang kita harus berikan. Ingat, pesanan yang kedua, sunan kalijaga, kalau menanam, jangan mengharapkan untuk panen. Kalau kita memberi, jangan harap ini bisnes. Ya, harapkan ini sebagai satu daripada infak kita. Yang lain tu, kita buat bisnes lah. Bisnes berartinya bukan bisnes seperti mana kita naikkan harga. Banyak orang sekarang sudah menaikkan harga. Itu pun kita boleh bincangkan mungkin kerana masalah transport, masalah stok dan sebagainya. Tetapi kita tidak naikkan harga. Malah yang Pak Haji fikir, bagaimana nak turunkan harga? Bagaimana kecukupan ini? Yang sedang Pak Haji fikir ialah untuk perjalanan panjang. Pak Haji tak fikir kita akan selesai dalam masa 15 hari ataupun 1 bulan lagi ataupun selepas Ramadan. Tidak. Mungkin 6 bulan lagi, setahun lagi. Siapa yang boleh survive kalau stok kita habis? Jadi oleh sebab itu kita perlu mengadakan pengadaan kepada stok ini. Di mana kita nak dapat stok ni? Tu, dekat belakang Pak Haji ni, nampak hutan. Itulah dia stok kita. Green Pharmacy yang sentiasa ada, yang sentiasa diberikan oleh Allah. Di gunung-gunung, di bukit-bukit. Mereka yang mencari-cari herba sedang bersiap sedia bertanya, Pak Haji bila nak order lagi? Pak Haji bila nak order lagi? Ya, kita standby. Ini bukan perang kecil, ini perang besar. Ini masalah kita kena kuat. Ya, itu jawapan saya. Setiap orang mesti berkarya. Ya, soalan yang kedua, Salahuddin, apa khabar? Okey, ini soalan yang kedua daripada Salahuddin. Tuan Haji, setiap pesakit virus corona ini banyak serang orang umur 50 tahun ke atas. Apakah imuniti sudah berkurang? Bagaimana kita menepi? Memang benar. Bila sebut umur 50 ni Salahuddin, Pak Haji ni bukan dekat 60 dah. Salahuddin masih muda lagi. Alhamdulillah, syukur. Orang tua-tua ini sistem imun dia rendah. Kan kita dah bercakap mereka tak suka makan sayur, minum air sikit-sikit, tidur malam, Masya Allah, pendek-pendek saja. Dia tak macam budak-budak, walaupun bom meletup tapi tetap tidur lena di atas pangkuan ibu dia. Itu anak-anak. Tidur makin berkualiti. Fikiran stres berat menjadi beban. Jadi oleh sebab itu imuniti dia down. Itu sebabnya kita keluarkan times limit drop, TLD. Apa dia punya time limit drop? Time limit drop ini ialah satu herba minyak zaitun yang diletakkan di atas lidah membuatkan orang itu tidur seperti mana tidur 1 jam rasanya 4 jam. Kerana masa itu kan pengiraan Allah. Masa kita memang betul 24 jam, tapi 24 jam boleh jadi seperti mana 48 jam. Boleh jadi kalau orang tu dalam keadaan kegembiraan, dia akan merasa lebih pendek. Jadi begitu kita letakkan, itu adalah caranya. Jadi oleh sebab itu, selalunya Pak Haji pesan, immunity ini bila sudah jadi tua ini, dia kena tahan, dia kena kuat. Tetapi keupayaan menahan beban makin kurang. Tulang juga makin lemah. Rambut pun makin gugur, makin putih. Ya, semakin bertambah botaknya. Begitu juga dengan gigi habis. Kena makan yang lembut-lembut. Kerepek pisang yang kita keluar, pisang tanduk yang kita keluar daripada HPA itu kena buat nipis-nipis. Kalau tebal-tebal dah tak boleh makan. Sebab apa? Sebab ini kelemahan yang ada.
Tetapi boleh tak orang tua jadi lebih sihat daripada orang muda? Boleh atau tidak? Itu dia punya persoalan yang harus kita fikirkan. Bagi jawapan Pak Haji, boleh. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya kalau kita lihat sesusuk tubuhnya ketika usia beliau 50 tahun itu, beliau masuk ke dalam medan peperangan, memimpin tentera peperangan. Hebat. Jadi bagaimana supaya di usia tua kita ini lebih bugar, lebih sihat? Kita mesti ambil makanan yang sihat. Beritahu kepada aku apa yang ada, apa yang kamu makan. Aku beritahu kepada kamu apa penyakit kamu. Jadi obatnya adalah piring kita. Kita kena ambil jus pada setiap hari. Kena ada bekam pada setiap bulan. Madu lebah mesti ambil pada setiap hari. Kemudian kita kena ambil buah-buahan. Dan kena ambil makanan ayam yang organik. Beras yang tidak terkontaminasi dengan racun-racun pestisida. Kena ambil yang sihat-sihat dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu maka yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini, maka salah satunya orang tua mesti amal herba. Mesti amal herba. Kena makan, kena minum, kena seduh. Kita tengok orang-orang di negeri China. Bukanlah Pak Haji nak sebutkan orang-orang dekat China itu lebih bagus. Tuan, nanti kita bincang nanti. Macam mana mereka dapat mengawal usia tua mereka. Tetapi bila diserang dengan wabak ini, keupayaan mereka down, jatuh. Sebab apa? Mereka kurang satu. Hebat dah bagus. Makanan dah bagus. Tai chi dah bagus dah. Tapi satu, mereka tak ada agama. Mereka tak ada agama. Mereka tidak ada ilahiyah. Bila mereka tidak ada agama, mereka tak ada ilahiyah, fikiran mereka ketakutan yang amat sangat. Mau berpegang dengan siapa, mau meminta dengan siapa. Agama itu dikatakan candu kehidupan. Agama itu disebut sebagai yang merosakkan kehidupan manusia. Mau mengadu pada siapa hari itu? Tapi orang Islam di China, cuba kita lihat. Ketika mereka berpegang dengan agama Allah. Mereka berpegang dengan ikatan yang kuat, yang tak putus. Itu syaratnya. Yang lain kena ada, riyadhah kena ada, seni silat kena ada, tai chi kena ada, mesti ada juga bekam, mesti ada juga berenang misalnya. Tetapi jangan lupa kekuatan utama kita ialah kekuatan akidah. Kerana ubat yang utama itu ialah akidah, iaitu aqidatul tauhid kepada Allah SWT. Baik, alhamdulillah. Kita tengok lagi soalan yang ketiga. Tuan Guru, saya ada pasien sudah cuci darah dan sekarang kondisi kulit menghitam dan perut membesar kerana sulit keluar air kecil dan apa herba diharuskan. Ini tentang penyakit cuci darah pula ya. Cuci darah ni ya tak mengapalah. Kita cerita saja semua hari ni. Yang pertama, cuci darah ni kita ada dua. Pertama, dia kekurangan albumin. Ingat tu, albumin. Orang rosak ginjal yang keluar banyak dalam urinnya adalah albumin. Ni al ni Islam ni. Asid, alkali, alkimia, albumin. Jadi albumin itu keluar. Bila albumin itu keluar, maka dia perlu diganti semula. Salah satunya ialah ikan gabus. Subhanallah. Tetapi yang paling terbaik dalam penelitian Pak Haji, ikan gabus yang jenisnya dipanggil ikan ubi. Terbaik. Ikan ubi. Jadi kalau di tempat Pak Haji ni kita ambil dia empang timah tasuh. Itu terbaiklah. Sangat-sangat baik. Sebab banyak kasus-kasus, kes-kes orang yang sudah gagal perawatan yang lain tentang ginjal ni dirawat menggunakan ikan ubi. Sembuh dengan izin Allah. Yang kedua, jangan lupa minyak VCO, virgin coconut oil. Itu dua tu. VCO ni diambil pada setiap pagi, setiap sore, pada waktu petang dan juga pada waktu malam. Paling minima, paling kurang 2 sudu besar atau 2 senduk besar dalam bahasa Indonesia. Senduk dalam bahasa Indonesia. Jangan tersalah faham pula. Jangan orang Malaysia faham senduk. Senduk tu yang besar tu. Senduk nasi tu. Tak boleh lagu tu. Senduk tu sudu. Makna senduk sudu. Atau bahasa utara panggil camca. Camca. Ya tak apalah, apa pun. Tapi 2 sudu itulah yang kita gunakan. 2 pagi, 2 petang, 2 malam. Kedua, jangan lupa, iaitu mengambil albumin, kapsul daripada ikan haruan,
atau di Indonesia kita ada Probumin. InsyaAllah. Itu bagi menjawab dia punya soalan tersebut. Alhamdulillah. Soalan daripada Pak Jo. Pak Jo, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Jo, apa khabar? Saya doakan Pak Jo sihat. Ini wadir kita ni. Ya, dia harus sihat ni. Sebab ni kita gempur ni. Harus sihat orang-orang kita. Pak Jo, pastikan orang-orang kita ni menggunakan betul-betul SOP. Baik. Soalan Pak Jo ni menarik. Bagaimana SOP-nya ketika akan membantu menjadi relawan untuk mengobati pasien positif COVID-19? Relawan. Satu yang sangat menarik. Yang pertamanya memang betul hati kita. Kalau boleh, kalau negara kita diserang, wah Masya Allah, orang yang ada agamanya pasti akan muncul ke hadapan. Pasti mempertahankan. Jadi mereka, bila mereka pergi ke hadapan menjadi relawan, mereka pula terkorban. Jadi kita harus mempunyai kepintaran. Maka peperangan ini sekarang ini, saya nak sebutkan relawan harus relawan di dalam online. Relawan dalam online macam mana? Hidupkan online. Hubungi mereka, buat grup, invite orang dalam grup. Berikan wa'yun, kesedaran. Kesedaran seperti Nabi kata, lari ke hutan. Bukan berani pergi ke hadapan. Ingat apa yang Pak Ji nak sebut. Pesanan Nabi ketika kita berhadapan dengan penyakit kusta. Lari kamu seperti kamu lari daripada seekor singa. Itu kusta. Kusta dia tak jadi seperti pandemik ini. Dia menjalar. Yang pertama sekali kalau nak jadi relawan, yang pertama jangan berani kosong. Berani kosong, binasa. Bila dia binasa, jangan sebut macam ni, saya sanggup Pak Haji untuk mengorbankan diri saya. Betul, tapi bila sudah terkorban satu, nanti anak isteri juga akan kena. Nanti ketika dia sudah sakit, dia minta dipulangkan ke rumah mak ayahnya. Ya, biar saya meninggal saja di rumah ibu saya. Nanti ibu akan kena. Nanti ayah juga akan kena. Jadi, bagaimana? Ya, kita ada senjata ni. Ni, HP ni. Guna untuk memberi advice. Guna untuk memberi nasihat yang baik. Lockdown ini jangan cuba diengkari. Terima kasih saya mengucapkan tahniah kepada Malaysia juga Indonesia yang telah mengambil tindakan lockdown. Mesti cepat. Jangan lambat. Nanti ada orang masih lagi tunjuk kuat, tunjuk hebat. Dia tak kena jangkitan. Ya, baru bermula kita ni. Jangkitan itu selepas 14 hari baru dapat dirasakan. Baru bermula. Jadi oleh sebab itu jangan bergerak. Semua mesti diam setempat. Kalau boleh masuk hutan, masuk hutan. Kalau kita nak bantu orang macam mana? Macam mana kalau kita nak bantu? Yang pertama, macam mana? Kita mesti berikan hadiah EPI spray. Kedua, mesti ada kopi bagi pertahanan, prevention. Kita mula untuk memberikan kesedaran. Yang ketiga, kalau kita tak ada kopi, tak ada EPI, itu mahal harganya. Kata orang, Pak Haji kenapa mahal sangat? Nah, kita dah bagi tahu. Kaedah-kaedah menyediakan daripada tumbuh-tumbuhan yang ada di keliling kita. Yang pertama, kalau sudah sampai di peringkat yang paling serius, Pak Haji dah sebut, sudah membeku lem yang sudah jadi lem dalam paru-paru kita. Ambil satu saja. Pegaga campur dengan gula batu. Rendam satu malam. Ambil pegaga, blend atau tumbuk, masuk dalam air, letak gula batu di dalamnya satu malam. Kalau yang kita nak minum masa tu, minumlah. Tapi yang satu malam tu. Besok bila kita minum, sediakan satu jar air itu, 1-2 liter. Minum terus. Keluar. Pegaga, Centella acetica, atau dikenali sebagai pokok Gotukola, ataupun orang juga menggunakannya itu banyak sekali. Tapi pegaga ini jangan sepelekan. Sebab itu susah nak ajar orang kita ni. Sebab apa? Dia kata pegaga banyak tepi rumah dia. Kalau banyak tak guna pun dia tak ada apa arti. Jadi pegaga itu ingat. Minum pegaga. Kalau kita tak ada pegaga, gunakan saja sambiloto. Sambiloto. Pokok empedu bumi. Atau pokok Endographis
paniculata. Pahit. Nak minum macam mana? Itu MPH, minyak Pak Haji, minum. Minum minyak. Ya betul, minum supaya dia keluar. Ini Pak Haji sebutkan di peringkat stage-stage yang terakhir. Batuk. Berapa banyak orang yang batuk yang tak mau sembuh, tapi sembuh dengan Sambiloto. Sambiloto tu 7 herba untuk virus terbaik dunia. Digunakan untuk HIV, Sambiloto. Andrographis paniculata. Pahit. Memang obat untuk virus ni pahit. Memang betul. Apa pun kita gunakan yang pahit. Jadi di dalam MPH itu sudah ada Sambiloto. Minum saja dengan izin Allah. Yang kedua, kita kena sapu di bahagian dada ni supaya jangan dingin. Kalau dingin, dia akan membeku lem itu, mukus itu, menyebabkan nafas kita akan jadi begitu. Kan itu mudah saja. Mudah saja. Dan ingat, dalam pengkajian Sambiloto Andrographis paniculata ini ternyata lebih kuat kesannya daripada ubat kimia untuk ubat demam endofolik yang terdapat di dalamnya. Ini kalau dikaji sangat hebat. Soalannya, Indonesia ni mengeksport paniculitis Andrographis paniculata ni ke Jerman. Jerman negara homopati. Mereka memberi izin herba untuk mengobati penyakit ni. Tapi tahu tak bahawa mereka dapat Sambiloto daripada mana? Indonesia. Berpuluh ratus ton dia hantar setiap bulan. Kenapa kita tak mau guna ini? Diseduh dengan jadi teh pun bisa. Ambil jemur saja, jadikan kering, seduh untuk buat teh. Itu adalah antaranya. Jadi oleh sebab itu, maka kita kena mengedukasi. Proses lockdown ini mesti berjalan. Edukasi untuk orang lockdown. Itu kerja sukarelawan. Dan ajar mereka menggunakan tanaman toga, tanam obat keluarga yang ada di keliling kita. Invite mereka di dalam grup. Beri mereka keyakinan supaya mereka berperang dengan penyakit itu dalam tubuh badan mereka. Bismillah, insya-Allah dia akan jadi satu yang sangat baik, membantu mengurangi dan akhirnya akan hilang penyakitnya. Jangan sampai itik itu mati kehausan di air. Jangan sampai ayam itu mati kelaparan di kepuk tempat simpan padi. Jangan sampai orang kita di Indonesia 10,000 spesies herba ada di keliling bapa ibu sekalian. Jangan sampai tak tahu menggunakan di saat ini. Orang Malaysia pun macam dia. 1,230 spesies yang ada tapi tak tahu nak guna. Yang ketiga, boleh juga kita gunakan pokok nim mambu. Kalau di Indonesia ada mimba mindi. Ingat, mimba tu daun besar. Orang buat untuk ubat kanser. Mindi itu dia buat untuk makanan ayam untuk antivirus. Cari yang besar boleh, yang kecil boleh. Buat seduhan teh. Kan mudah. Berada di keliling kita. Yang lebih mudah, beli saja kopi radik. Selesai. Itu antaranya. InsyaAllah. Banyakkan stokis-stokis untuk mensupply. Nanti ada orang kata, oh Tuan Haji mengambil kesempatan ini untuk mengadakan stokis. Ya betul. Sebab stokis itu ejen kita, kedai. Kalau tidak ada stokis, banyak orang hubungi. Pak Haji dia kata, saya duduk sini tidak ada stokis. Dulu ada stokis tapi dah berhenti dah. Kenapa berhenti pula? Kenapa nak berhenti? Kerana ada sikit permasalahan. Dia kata, masalah apa? Hidup macam mana tidak ada masalah? Ada khilaf. Ya Allah. Itu namanya taubat. Jadi oleh sebab itu, maka jadi stokis. Pastikan 80,000 desa di seluruh Indonesia menjadi stokis untuk supply produk-produk Indonesia. Yang kita hasil di Indonesia. Di Malaysia pun begitu juga. Banyak tanam-tanam ubatan selepas ini ikut kuliah Pak Haji. Kita buat online. Setuju tak? Itu di antaranya. Jadi, Pak Jo, kita gunakan kaedah itu. Baik. Soalan yang kelima daripada saya Azmal ke kaki kebas. Bagaimana nak buat? Ni kaki kebas pula. Orang duk cerita pasal virus yang membunuh dia kebas kaki. Ya tak apa. Kebas kaki pun masalah juga ya. Ada dua sebab. Yang pertama, kencing manis. Kalau kencing manis ini kekurangan B12. B12 ini ambillah di mana mau dapat. Minyak batu soda minum.
BCO minum. Dia semua minyak. Minyak zaitun minum. Ya, insya-Allah. Yang kedua mungkin jadi kerana kadar kolesterol dia tinggi. Sama juga. Ambil BCO pun boleh. BCO plus dengan probumin boleh. Banyak lagi produk-produk kita yang boleh kita ambil. Baik. Ni soalan yang ke-6. Apa cadangan untuk telinga berdesing? Kemanalah kita ni? Telinga berdesing pula tak habis cerita Pak Haji pada hari ni. Jam pukul berapa ni dah? Okey, kita ada setengah jam lagi. Baik. Okey, telinga berdesing ini masalah ginjal tu panas. Ambil pegagar. Seduh pegagar. Banyak pegagar yang kita jual tu, beli saja. Ya, jadi oleh sebab itu masalah telinga berdesing itu masalah panas di ginjal. Itu di antaranya. Baik. Boleh Pak Haji sambung lagi tentang 7 herba. Yang pertama tadi dah cerita akar mengkudu. Betul kan? Yang kedua ni lah baru nak cerita pasal teja lawang, expectorant. Macam mana dia digunakan untuk 2 tujuan. Yang pertama, untuk lawaskan pembuangan air besar. Yang kedua, untuk memecahkan mukus di dalam tubuh kita. Jadi oleh sebab itu, maka yang jadi masalah, orang yang kalau kena virus ini, dia masalah dia mukus lah. Jadi kita keluarkan dengan pokok teja ini. Dia bersifat aromatik. Jadi oleh sebab itu, banyak herba-herba aromatik ini kita panggil rempahan. Indonesia kan kaya dengan rempahan. Ya, ekspor rempah, ada perang rempah satu masa dahulu. Orang luar datang, orang Europe datang, orang daripada seluruh dunia datang kerana nak cari rempah. Kenapa kita tak mau guna rempah-rempahan ini? Rempah-rempahan yang bersifat aromatik ini. Jadi Pak Haji dah beritahu lah, cara dia buat sendiri pun tak apa. Apa dia? Ambil madu lebah yang elok, yang kental, yang elok. Maka masukkan jahe. Halia. Halia tu aromatik. Kemudian masukkan juga bunga cengkeh. Aromatik lagi. Masukkan kulit kayu manis. Aromatik lagi. Kemudian masukkan serai. Serai itu jemur dulu. Masukkan. Allahu Akbar. Itu pun sudah cukup baik. Masuk kunyit. Masuk temulawak. Masuk ke situ. Selepas 3 hari sudah boleh guna untuk ubat keluarga. Untuk ubat keluarga. Madu lebah plus dengan semua itu. Ya. Jangan mesin. Potong saja. Okey. Kalau kita tak mau masuk ke dalam madu lebah, boleh masukkan dia ke dalam minyak zaitun. Tunggu. Nanti minyak zaitun itu akan menyerap semua bahan-bahan aktif. Dan kita minum minyak zaitun 1 hari 1 sendok 1 sudu besar. InsyaAllah itu cara amalan yang paling ringan. Dan yang Pak Haji dah ceritakan ialah pokok kaca beling. Kaca beling, bukan kaca beling, pokok gardenia. Atau kita panggil dia dengan pokok bunga Cina. Kompres dekat bahagian kepala. Dan air dia boleh minum. InsyaAllah. Satu lagi yang tidak orang ketahui iaitu pokok timun, buah timun. Buah timun, satu lagi buah labu. Buah yang pohon-pohon menjalar. Ada satu lagi namanya petola. Petola tu yang bersegi-segi, yang keras-keras itu. Pohon-pohon yang menjalar ini termasuk juga dengan labu siam. Semua adalah bersifat sejuk. Macam mana? Rebus, tetapi paling baik bukan rebus, kukus. Selepas kita kukus, ambil dia, potong. Blender campur dengan apa? Campur dengan gula batu. Itu untuk nak membuang ini. Timun, buat begitu juga. Diperamkan 1 malam. Masya Allah akan keluar. Timun yang masak itu lebih baik daripada timun muda. Begitu juga labu. Buah labu. Labu pengobatan Nabi SAW. Dia sejuk. Termasuk labu siam itu, labu Jepang orang panggil di dekat Jogja. Ya, itu adalah menghilangkan. Kalau demam kepialu, kita gunakan yang tu cepat untuk sembuh. Sebab apa? Dia mendinginkan. Tambah lagi dengan gula batu, Masya Allah. Itu di antaranya. Baik. Jadi pokok teja lawang ini sejenis aromatik yang mana dia juga akan bersifat untuk mengeluarkannya. Jadi, dan dia memanaskan badan. Memanaskan badan ini disebut sebagai blood circulation. Blood circulation. Jadi itu herba yang kedua. Ada 7. Apa herbanya yang ke-7? Bites.
Pak Haji pergi yang ketiga, yang herba utama iaitu pasak bumi. Banyak orang salah sangka, timbul fitnah kepada pokok pasak bumi. Ya Allah, Ya Rabbi. Mungkin dalam ruangan ini begitu sedih sekali Pak Haji, kerana pasak bumi ini adalah, atau tongkat ali ini ialah herba yang diamalkan sejak daripada zaman dulu-dulu lagi. Untuk tujuannya menjaga stamina, menjaga sistem imun. Sampai ada satu kajian. Nama tajuk kajian itu Tongkat Ali di antara kenyataan dan kebenaran. Orang sangka sajakah tongkat Ali itu menguatkan tubuh badan? Ataupun ini kebenaran. Dikaji di dalam 5 buah universiti. Termasuk di Malaysia, FRIM juga membuat daripada pengkajian ini. Apa yang kita mendapati memang benar. Pokok tongkat ali kalau kita ambil, dia tak demam. Tak demam. Demam tu virus. Betul tak? Mereka yang minum kopi radik sejak daripada dia dikeluarkan. 2000 berapa? 2004. Dikeluarkan. Sampai sekarang. Minum terus. Walaupun fitnah orang macam-macam. Rosak ginjal lah sebagainya. Tetapi hari ini, terpaksa mengakui. Kalaulah herba tu rosak ginjal, macam mana orang India yang mengambil rempah-rempah kari setiap hari? Itu kan semua herba yang dimesin dalam bentuk bubuk. Bukan ekstrak. Bukan ekstrak menggunakan pelarut-pelarut. Tidak. Dia akan keluar. Dia akan keluar. Maksud kata, yang setengah-setengahnya itu akan keluar melalui buang air besar. Tidak ada permasalahan. Yang rosak ginjal ni, maaf. Apa yang aluminium hidroksida? Ini para doktor, ahli farmasi tentu faham. Apa dia aluminium hidroksida? Di mana dia berada? Itu selalunya tertinggal di atas ginjal, menyebabkan rosak. Orang yang banyak mengambil ubat-ubat untuk sakit sendi, sakit urat dan sebagainya. Tetapi bagi ambil herba ni, dia tak jadi begitu. Kita harus faham bahawa Allah jadikan herba ini sesuai dengan tubuh badan manusia. Nabi itu mengambil secara alamiah. Jadi kita kena faham sungguh-sungguh dengan ilmu herba ni. Jangan bagi satu persepsi buruk terhadap herba. Hari ini, yang ketiga, iaitu pokok tongkat ali. Nah, jadi perbualan besar. Apabila dunia gempar tiba-tiba, terdapat satu bahan. Ya, di mana bahan tersebut dikatakan mampu untuk membunuh virus COVID-19. Walaupun ada ahli lisan yang masih lagi menafikan. Betul ke Pak Haji? Ada yang kata tak betul. Kami dalam pengkajian kami. Kajian seperti apa? Kajian seperti apa? Kalau kita ambil tongkat ali, kita ekstrak, ambil bahan itu saja untuk kita membunuhnya, mungkin tidak tepat. Cuba kajian dalam bentuk pengambilannya yang asal. Nak uji kepada kopi ni lah misalnya, ada 7 herba. Kita tidak boleh uji satu-satu. Oh, saya mau menguji pasak buminya, kemudian saya uji mengkudunya, pada teja lawangnya, tebu gajahnya, satu-satu. Tak boleh uji macam tu. Yang kita nak uji ialah sinerginya. Ambil air yang sudah teradun ke semua daripada 7 herba tersebut, teraduk semua, baru diuji. Baru betul. Tapi kita tak ada mekanisme itu. Tak ada. Kita tak ada kemampuan itu lagi hari ini. Jadi oleh sebab itu, maka kita perlu melihat kepada beracun atau tidak. Kalau tongkat ali yang digunakan oleh HPA ini sudah melalui satu zaman yang panjang, tahun 1997. Hari ini tahun 2020. Kita telah menggunakan ini lebih daripada 20 tahun. Tidak ada aduan, tidak ada tindakan mahkamah yang diambil pada kita menandakan ubat ini selamat. Terima kasih. Dan ubat ini juga telah mendapat kelulusan daripada KKM. Alhamdulillah. Dan herba-herba ini pula menjadi sinergi di dalam kopi hari ini. Kita bagi minum. Orang itu minum 2004. Dalam bentuk kapsul 1997. Dalam bentuk kopi 2004. Jadi sampai hari ini, Alhamdulillah. Kita tengok begitu besar sekali orang guna dan jarang kita demam. Betul atau tidak? Cuba bertanya ikhlas, jujur pada orang yang banyak meminum kopi radik. Ada tak permasalahan mereka mengadu saya demam. Sudah tidak ada lagi timbul rasa demam tersebut.
Pak Haji bukan nak cerita pasal kopi radik. Walaupun Tongkat Ali itu ada dalam dia punya kopi radik. Pak Haji cuma nak membenarkan kajian yang mengatakan bahawa pokok pasak bumi itu untuk anti demam. Nah, hari ini ternyata selangkah lagi dikatakan dapat untuk menewaskan virus COVID-19. Soalannya, Pak Haji tidak sampai untuk nak claim begitu. Sebab banyak bila dah Pak Haji tulis, orang kata overclaim. Ambil kesempatan. Baik. Biarlah Pak Haji sebut dengan bahasa yang paling rendah untuk bapa ibu dengar. Daripada bapa menunggu tidak ada obat, tunggu dengan sakit itu, baiklah coba. Baiklah coba. Kalaupun tak percayalah apa yang Pak Haji sebut ni, coba. Buat apa nak tunggukan mati? Untuk apa kita uji begitu? Ini kopi, just minum kopi. Seperti minum teh. Minum saja. Biarkan makanan menjadi ubatmu, biarkan ubat menjadi makananmu. Tapi macam mana kalau sudah muncul testimoni yang banyak? Baik. Saya menghargai, Pak Haji menghargai tindakan Menteri Kesihatan Malaysia yang mengeluarkan daripada kenyataan itu akan membuat kajian tentang ubat kimia yang dikatakan telah dijumpai untuk virus ini. Dan dalam fasa yang ketiga, keempat kalau tak salah ada ditulis akan mengkaji obat-obat yang walaupun tidak ada pendaftaran. Sebab apa? Sebab ini masalah darurat. Jadi, di mana boleh menggunakan di bawah akta, menggunakan ubat-ubat tidak ada pendaftaran. Memang dalam herba ni tak ada pendaftaran. Dalam hutan Gunung Jerai ni ada 1000 spesies. Memang tidak ada pendaftaran. Tidak ada siapa yang nak buat pendaftaran. Yang makan di atas ni ada. Yang makannya musang. Ada yang namanya ayam. Ada yang bernamanya daripada kambing, gurun dan sebagainya. Mereka ni siapa nak bagi kelulusan kepada mereka? Tapi Pak Haji nak sebut bahawa kalau ada orang cerita tentang penemuan tentang herba, jangan tolak sepele. Jangan. Bukan semestinya datang daripada Pak Haji, bukan. Siapa saja. Kerana herba tu Allah yang ciptakan. Dalam herba tu ada active ingredient. Begitu juga dengan pokok pasak bumi ini. Bila kita bagi, alhamdulillah, Pak Haji mensinergikan dia dengan apa disebut sebagai embun pagi spray. Ada orang bertanya, Pak Haji, embun pagi itu apa? Apa bahannya? Menarik pertanyaan ini. Sebentar lagi akan Pak Haji jawab. Jangan ke mana-mana. Kita jawab soalan dulu. Soalan yang ketujuh, apakah anak-anak di bawah 5 tahun juga bisa terserang virus corona? Pak Mawardi. Terima kasih. Apa khabar Pak Mawardi? Sahabat-sahabat kita yang berada di Pematang Siantar. Macam mana? Ya. Kalau kena pada anak-anak 5 tahun, boleh kena siapa juga, tidak terkecuali. Bagaimana cara nak mengubatnya? Payah kan? Macam mana nak spray dalam mulut anak ni? Anak tu menangis, dia tak mau dah. Orang tuanya lagi ketakutan. Anaknya tak berapa takut sebab dia tak tahu apa-apa dia di luar. Ayahnya yang ketakutan. Jangan lupa, ingat pesanannya, mulut kita ini kalau tak boleh masuk gitu, di ubun-ubun kepala tempat anak itu ketika kecil, ubun-ubunnya lembut. Di situ kita spray, di atas puncak kepala ni. Tempat bekam kita, tempat DU21 kita kata. DU21. Lagi situ. Spray kat situ. InsyaAllah, tengah jam sekali. Ya, insyaAllah. Baik. Okey, ada lagi soalan dari Muntaha. Soalannya, apakah hanya minum kopi radik saja bisa menangkal virus corona, Tuan Haji? Tak betul. Bukan minum kopi radik ni dapat menangkal. Ya Allah, kalau begitulah kefahamannya, Pak Haji jadi orang paling kaya di dunia ni. Semua dunia cari kopi radik. Wah, terkaya Pak Haji. Bukan begitu. Di dalam kopi radik ini ada Tongkat Ali dan 6 herba yang lain. Dia meningkatkan sistem imun. Bila dia meningkatkan sistem imun ini, virus itu boleh mempengaruhi dan menyebabkan kita parah bila imun kita jatuh. Bila imun kita naik, maka virus tak boleh serang kita.
Tetapi bukan berartinya virus tak boleh serang kita pergi berhadapan dengan virus. Musuh jangan dicari. Kita tidak bercita-cita mencari musuh. Tetapi bila kita bertemu musuh, bersabarlah. Itu yang kita ingatkan. Dia salah satu daripada minuman khususnya untuk kita berikan ikhtiar kita, sama seperti kita ambil madu lebah, habbatus sauda, kita bekam, alkai, kan Nabi sebut begitu. Kalau ada kesembuhan, ada kepada asal, madu lebah, al-hijamah, bekam, alkai, kalau ada kesembuhan. Tapi ada orang minum madu lebah pun ada sakit. Ada. Jadi ini bukan berartinya hadis Nabi itu hadis yang tidak benar. Bukan. Hadis itu tak dibaca begitu. Dibaca begini. Dibacakan begini. Yang pertama, madu lebah itu meningkatkan sistem imun. Harus diambil pada setiap hari. Tetapi tak kala imuniti kita jatuh, mungkin pada ketika kita tak minum madu lebah pun, maka kita terserang. Atau ada angkubah-angkubah lain. Ada faktor-faktor lain di kelilingnya. Misalnya apa dia? Berlaku pandemik, virus. Maka itu yang Nabi kata, lari. Seperti kamu lari dari singa. Jangan nampak muka pun. Jadi begitu. Tapi masa nak lari itu, Pak Haji kata, jangan lupa bawa kopi radik. Pegang kopi radik ni. Kerana bukan Pak Haji saya yang sebut. Saintis dunia menyebut, pokok tongkat ahli itu, mereka berani menyebut bahawa dia adalah antivirus COVID-19. Pak Haji kalau sebut, siapa nak percaya? Tetapi pengalaman Pak Haji sudah nak masuk 60 tahun ini, itulah yang berlaku. Tak demam dengan izin Allah. Jadi, itu bukan soalannya ke situ ya Pak Muntaha. Ya, mudah-mudahan kita doakan. Ambil yang panas, insya-Allah. Ya, soalan yang ke-9, terima kasih kepada Muhammad Zainun ya, yang bertanya, Assalamualaikum, untuk pasien yang positif COVID-19, apakah harus pakai radik? Bagus, SJ2 betul, dan embun pagi betul. Atau cukup pakai embun pagi saja? Oh, kalau ada kopi harus pakai kopi, kalau ada embun pagi guna embun pagi, kalau ada pokok nim guna nim, kalau ada pegaga guna pegaga. Berhadapan dengan COVID ini, jangan pernah rasa puas dengan satu herba. Harus seperti kita berhadapan dengan musuh. Dengan mastata'tum, daripada kekuatan apa yang kamu ada. Kalau ada jahe, buat jahe. Kalau kita rebus, kita rebus. Kalau ada gula aren, ambil gula aren. Jangan hanya satu-satu itu saja. Tetapi kalaulah tidak ada apa lagi dengan kita, bismillah. Itulah dia herba yang sebut tadi, iaitu embun pagi, SJ2 dan juga radik. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua faham. Baik, jadi pada minit-minit yang terakhir ni, Pak Haji nak cerita. Orang tanya tadi, apa dia bahan di dalam embun pagi? Kita nak cerita atau tidak ni? Ini rahsia yang terbesar dalam hidup Pak Haji. Masya Allah. Rahsia, macam mana nak cerita rahsia ni? Baik. Embun pagi ini, dia adalah merupakan salah satu daripada satu proses yang disebut sebagai vibration yang diambil pada surah Al-Zalzalah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Bila bumi digoncang, goncang untuk mendapatkan zarrah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Zarrah itulah yang memukul kepada virus. Virus ini namanya itu dipanggil sebagai senjata biologi. Indonesia kata. Bila senjata biologi ini, dia bersifat micron. Halus. Al-Baqarah ayat 26. Allah cerita dua penyakit tu. Satu nyamuk yang didatang nyamuk. Demam, denggi berdarah. Yang kedua, makhluk halus. Virus yang lebih halus daripada nyamuk. Kedua-duanya itu sebenarnya ada petunjuk di situ. Apa petunjuknya? Sesuatu yang baik untuk demam denggi berdarah adalah baik untuk virus. Itu Pak Haji dah buka clue dah tu. Buka dah kunci. Sebahagian daripada pemahaman. Allah bagi, sesungguhnya kami tidak malu untuk mencipta seperti seekor nyamuk
atau lebih halus daripada itu. Kenapa Allah letak nyamuk? Kenapa Allah tak letak kepada unggas yang lain? Sebab nyamuk mendatangkan penyakit demam denggi berdarah. Kemudian yang lebih halus daripada itu, virus. Apa persamaan nyamuk dengan virus? Kedua-duanya membawa penyakit untuk manusia. Kalau begitu, Allah sedang memberitahu kepada kita, cepat bagi mereka yang kena virus, cari ubat demam denggi berdarah yang pernah kamu gunakan. Kurma, jus kurma, boleh guna, Masya Allah. Apa lagi? Daun papaya yang muda itu direbus, Masya Allah. Apa lagi? Boleh gunakan daun bunga ungu, boleh juga kita gunakan. Dan apa lagi yang bapa ibu ketahui mengobat untuk demam denggi berdarah, itulah antivirus yang terbaik. Itu kuncinya Pak Haji cerita pada hari ini. Bahannya tak boleh bagi tahu, biar mencari-cari sikit. Ikuti kuliah yang akan datang. Mudah-mudahan kita akan dapat faham insya-Allah daripada apa yang Pak Haji sebutkan ini. Kita ada 52, kita 10.52, kita ada 8 minit lagi. Insya-Allah kita teruskan sikit lagi. Boleh? Baik. Jadi oleh sebab itu maka surah Al-Baqarah ayat 26 ini telah memberikan satu kunci dalam pengobatan Islam. Bahawa sesungguhnya penawar, ya, macam mana kita tengok ayat 26. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah daripada itu, yang lebih halus daripada itu. Tuan, puan, bapa, ibu sekalian, sesuatu yang Allah sebut itu ada sebab. Dalam syurga Allah bagi minum air zanjabil. Zanjabil jadi ubat. Dalam syurga Allah cerita pasal kurma. Kurma jadi ubat. Dalam syurga Allah ceritakan apa? Tajri min tahtihal anhar, sungai-sungai yang mengalir air, ubat. Satu lagi, sesuatu yang tidak terungkap di dalam makna yang jelas. Misalnya, di sini misalnya kita nak berdoa kepada Allah. Ada doa yang direct. Allah maghfir lana, ampunlah pada kami semua. Kita minta doa yang bersifat apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah aku kebaikan, kebajikan hidup di dunia dan di akhirat. Jauhlah aku daripada azab neraka. Itu jelas. Tetapi ada doa yang tak jelas tapi kuat, sangat powerful. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa orang sakit. Bapa ibu sekalian, kalau kita diserang oleh virus ini, kita hadapi dengan benteng yang pertama, benteng tauhid, dengan banyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ambil air kosong, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, hembuskan di air, minum. Tapi ada satu lagi amalan yang jangan lupa, selepas berwuduk, baca ayat kursi. Ayat kursi, kemudian berdoa, ya Allah, hilanglah penyakit yang sedang kutangguh ini. Kaedah dia, lepas berwuduk. Sebab apa? Sebab lepas doa berwuduklah maksudnya. Jadi itu ada antaranya. Begitu ketika kita membaca ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 26, Allah cerita pasal nyamuk dan yang lebih alif pada itu. Nyamuk tu pada asal kita kata binatang yang tak ada apa-apalah kegunaannya. Tapi tidak. Mana ada satu penciptaan Allah ni yang sia-sia. Allah cerita nyamuk untuk kita lihat. Allah suruh kita tengok nyamuk, suruh kita tengok virus. Allah kata tengok nyamuk itu, aku datangkan penyakit. Demam denggi berdarah. Sebab apa? Kerana selepas tu Allah cerita pasal makhluk halus virus. Macam mana nak menghadapinya? Macam mana kamu hadapi nyamuk? Hadapi dia begitu. Satu rahsia surah Al-Baqarah ayat yang ke-26.